Wujud ni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Hak yang dikehendaki pada bicaraan ilmu tauhid ni, wujud itu ialah sifat yang subutiyah. Apa dia subutiyah? Iaitu sifat yang ialah sifat yang diri sungguhti, hanya sungguh. Iaitu satu sifat yang diri sifat tu hanya sungguhti, sungguh semata-mata di dalam zihn, sungguh di zihn sahaja. Nah, dia sungguh di zihn saja dan boleh sungguh di kharij. Nah, tetapi tidak ada pada kharij. Tidak ada pada kharij. Dia semata-mata sungguh. Sungguh lagu mana? Sungguh ni yang hati kita nak kata tak ada, tak boleh. Hati kita kata sungguh ada, mesti sungguh ada. Nah, sifat yang diri dia sungguhti, yang sungguh ni dengan makna dengan lawan dak. Sungguh ada macam ni, ada lawan tiada. Sungguh lawan dak. Macam mana? Macam contoh kita tanya, nah, Zaid ada dalam rumah? Zaid ada dalam rumah? Kita jawab ada. Ada tu tadi pada menyatakan diri Zaid tu ada. Nah, lawan bagi ada ialah tiada. Zaid ada dalam rumah? Tiada di dalam rumah. Lawan. Sungguhkah Zaid ada dalam rumah? Sungguhkah? Sungguh. Sungguh ada, sungguh diri Zaid, ada sungguh diri dan segala sifat dia, ada sungguh. Ada sungguh. Ada sungguh ni lawan dia dak. Kalau kita tanya sungguhkah Zaid ada di rumah? Dak, tak ada. Dak, tak ada. Sungguh lawan dia tidak. Ataupun dak, tidak dan dak. Nah, jadi sifat wujud ini ialah sifat yang subutiyah, sifat yang dibangsakan kepada sungguh, ataupun bahasa tani sebut sengoti. Sengoti dia kata. Nah, bahasa tani kata sengoti ataupun sungguhti. Yang lawan dia lawan bagi tidak. Baik, yang dikehendaki dengan subutiyah, yang dikehendaki dengan subutiyah ni pula, nah, dia tidak ada madlul dengan salbin. Tidak ada madlul dengan salbin. Dengan makna salbin ni ketiadaan. Nah, dia tak boleh pakai dengan ketiadaan. Jadi kita nak faham lagu mana wujud ni. Wujud ni kita cuma faham mesti ada sungguh zat dan segala sifat Allah Ta'ala. Itu saja kita kena faham sungguh. Nak gambar, nak bayang tak boleh. Kalau kita ada gambar, ada bayang, tu salah. Dia sungguh saja. Sebab apa? Dia tidak nampak pada kharij. Dia tidak mawujud pada kharij. Wujud tu dia tidak mawujud pada kharij. Wujud Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tak mawujud pada kharij. Mawujud ni yang ada sungguh. Tak boleh nampak dengan mata kepala. Nah, tak boleh nampak dengan mata kepala. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada memperlihat akan zatnya, sebagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan zatnya dan segala sifatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat dilihat dengan sungguhnya. Sungguh ada zat Allah Ta'ala. Jadi sungguh ada zat Allah Ta'ala ni adalah satu sifat yang bahasa sungguh saja. Wujud ni satu sifat yang bahasa sungguh sahaja. Nah, sungguh. Dan ada yang mengisbatkan sungguh ni, sabitkan sungguh ada Allah Ta'ala ni dengan hal. Nah, ada ulama usuluddin sabitkan sungguh ada Allah Ta'ala ni dengan hal. Hal ni ialah perkara yang menengahi di antara maujud dan ma'dum. Tetapi dia lebih hampir kepada maujud. Lebih hampir kepada maujud. Nah, ni kotak contoh. Kotak ni ada. Sungguh dah ada kotak ni, sungguh. Baik. Segala yang ada pada kotak ni adalah sifat ma'ani. Kita tengok warna hijau dia, sifat ma'ani.
Nampak tak? Sungguh ada dia. Sungguh ada. Nah, makni pula kita boleh nampak sungguh ada dia. Dia yang mawujud, ada dia. Nah, jadi ada yang sungguh ni, wujud tu nak tunjuk tak ada. Mana ada sifat wujud yang nak tunjuk? Ni kotak, ada tak? Ada kotak ni? Sungguh tak? Sungguh. Makna dia wujud, kotak ni wujud tak? Wujud. Kotak wujud dia? Wujud. Tapi mana wujud? Mana dia wujud? Tunjuk macam mana pun kena kepada diri, kena pada diri kotak. Diri kotak. Maka wujud tu sungguh di zihn kita, di akal kita akan sungguh ada. Ni hak yang bangsa wujud, bangsa maujud. Dia bangsa maujud yang wujud di kharij, ada pada kharij, ada pandangan mata. Nah, tapi tetap juga dia sungguh pada akal saja. Nak tunjuk tak boleh. Tunjuk kena pada kotak, kena pada zat. Jadi bila kita sebut saja wujud, faham oleh kita akan mesti sungguh ada zat Allah Ta'ala. Baik. Nah, jadi musannif bagi tahu dekat kita ni ialah sifat subutiyah, yang sifat subutiyah ni yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Nah, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Dengan dia apa? Dengan dia wujud tu lah. Wujud tu menunjukkan bersifat atas diri zat. Makna dia bila sebut saja wujud, akal kita pegang mesti sungguh ada. Mesti sungguh ada. Nah, lagi sungguh ti. Dia menunjuk atas bersifat dengan dia, dengan sifat subutiyah tu, dengan sifat sungguh tu, sabit pada sungguh tu, tunjuk atas ada, semata-mata ada diri zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala. Baik. Maka zat Allah Ta'ala ini adalah mausuf. Mausuf diri, sifat ada di mausuf. Sebab apa? Zat Allah Ta'ala ni zat yang wajibal wujud, yang ada. Yang zat Allah Ta'ala tak boleh digambarkan oleh akal kita. Akal nak gambar macam mana tak boleh. Akal nak buat bayangan macam mana tak boleh. Tapi akal nak tolak kata tak ada, tak boleh. Tu wujud. Nak tolak kata tak ada tu tak boleh. Pasal apa? Mesti sungguh ada. Tu. Nah, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Nah, tiadalah ia sifat subutiyah yang menunjuk atas diri zat tu makna yang lebih atas zat. Dia bukanlah makna yang lebih atas zat. Nah, jadi makna dia wujud ini adalah satu sifat yang dengan sebut dia tu nampak oleh kita akan sungguh ada zat Allah Ta'ala. Dia bukan makna yang lebih, makna takluk atas dia, atas diri zat. Dia bukan ada makna yang lebih atas diri zat. Nah, jadi atas kita orang awam ni, kita payah nak memahami akan bahasan sifat wujud. Payah nak memahami akan bahasan sifat wujud. Bahasan sifat wujud ni bahasan yang payah. Kerana apa? Kerana kita nak memikirkan tentang mausuf, nak memikirkan tentang diri zat, nak memikirkan tentang bagaimana makna wujud, beza antara wujud dan maujud. Jadi payah bagi orang awam. Bila dia jadi payah bagi orang awam, maka ulama telah menetapkan atas kita orang awam ni memadah atas kita dengan kata musannif, dan memadalah. Memadah, padan dah, patut dah, sah dah akan kita tiap-tiap orang mukallaf ini. Apa dia memadanya, padana dan sah atas kita ni? Bahawa kita ni belajar sehingga mengetahui dan kita boleh fikir dengan sendiri bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mawjud. Dapat meyakinkan dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala itu mawjud, yang
maujud Allah Ta'ala ni sungguh lagi sungguh ti. Ada sungguh ti, sungguh ada, yang tiada tasawur pada akal. Mana dia tak boleh kita nak buat gambaran pada akal akan wujud Allah Ta'ala ni. Memada kita ada pengakuan dalam hati kita, faham, reti dan dapat kita fikir akan wujud Allah Ta'ala, dah cukup dah untuk kita orang awam. Dah cukup dah untuk orang awam. Jadi kita tak payah nak ikut perbahasan Syekh Fakhruddin Ar-Razi kenaan dengan wujud ini adakah hal ataupun amrun i'tibari. Jadi ulama-ulama berbahas wujud ni dengan hal ataupun amrun i'tibari dan sebagainya. Jadi memada dah atas kita ni dengan beriktikad bahawa mesti sungguh ada zat Tuhan dan segala sifatnya. Ada sungguh lagi sungguh ti. Ada sungguh lagi sungguh ti. Sungguh ni makna dia subut, perkara yang bahasa subutiah, yang membenar, yang nampak pada zihn saja akan sungguhnya. Pada zihn saja. Pada kharij kita tak nampak akan maujudnya, tak nampak. Kalau kita nampak tu makna dia lain daripada Tuhan. Lain pada Tuhan. Jadi memada dah kita dapat fikir akan adanya Tuhan. Cukup dah. Sah. Sah. Dengan kata musannif, dan memadalah akan mukallaf, yakni kita tiap-tiap orang yang mukallaf ini, bahawa mengetahui, yakni kita belajar sampai kita reti, sampai kita dapat memikirkan dengan sendiri, akan tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujud. Apa dia maujud? Yakni yang ada sungguh. Maujud ni yang ada sungguh dan ada sungguh ti. Maujud Allah Ta'ala ni yang ada sungguh, yang ada lagi sungguh ti. Tiada tasawur, yakni yang tiada tasawur, tak dapat kita nak membayangkan, nak menggambarkan. Tak dapat nak membayangkan, nak menggambarkan pada suluhan akal kita, akan ternafinya. Nak kata tak ada, tak boleh. Memada dah. Nak kata tak ada Allah Ta'ala, tak boleh. Sebab apa? Suluhlah macam mana pun mesti ada Tuhan. Mesti ada Tuhan. Ada itulah sifat wujud. Sifat wujud. Jadi kita orang awam, kita semua orang awam lah. Saya orang awam, semua orang awam. Orang yang alim ilmu ni arif. Arif lah ni, nak jumpa orang arif payah, kecuali kita setakat hari ni. Yang arif ni, arif dengan ilmu tauhid ni, antaranya tuan guru kita, Tuan Guru Haji Ahmad Ridauddin. Orang alim tauhid. Sebab dia alim ilmu alat, alim laka. Jadi kita ni kena jangan lepas peluang daripada menuntut ilmu dengan tuan guru. Kerana apa? Kerana dengan kalam-kalam depa ni kadang-kadang buka hati kita. Jangan lepas peluang. Bila ada kuliah depa, kita duduk dalam majlis depa. Kalam-kalam orang alim ni buka hati kita supaya dapat kita kenal, dapat kita reti, dapat kita tahu. Ni kalau nak fikir wujud ni kita tak faham. Bahasan wujud ni kita tak faham. Tapi disuruh oleh syarak atas kita ni bahawa i'tikad dalam hati kita mesti ada sungguh lagi sungguh ti. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terima tiada sekali-kali. Tak terima tiada sekali-kali. Tiada tasawur, tiada dapat digambarkan, tiada dapat dibayangkan oleh akal kita ni, pada suluhan akal kita akan ternafinya. Apa dia? Ternafinya mana ketiadaan Allah Ta'ala. Tak boleh terima oleh akal kita kata tak ada Allah Ta'ala. Jadi kita ni memada dah i'tikad dalam hati kita mesti sungguh ada, tak tiada. Baik, lagi kata musannif rahimallahu ta'ala, dan tiada wajib atas mukallaf. Tengok musannif abang kata tiada wajib pada syarak atas tiap-tiap orang yang mukallaf, yakni tiap-tiap orang yang akil lagi baligh ini.
Kita ni semualah tak wajib apa? Mengetahuikan barang yang lebih ia daripada qadar itu. Qadar mana? Qadar pengakuan yang kita mengaku. Ada sungguh lagi sungguh tak terima tiada sekali-kali. Tak wajib atas kita pada syarak mengetahuikan lebih-lebih. Seperti kita mengetahui apa? Bahawa sewujudnya Allah Ta'ala itu ialah ainuz zat. Seperti kata Imam Abu Hasan Asy'ari, wujud itu ialah ainuz zat, diri zat Allah Ta'ala. Bila sebut ada, kena selalu dah kepada diri zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala, ataupun lain daripada diri zatnya. Ataupun lain daripada diri zatnya, seperti mana dikatakan oleh setengah ulama usuluddin yang lain, wujud itu adalah hal. Ada yang kata wujud itu ialah amrun i'tibari. Jadi atas kita orang awam tak perlu kita mendalami, kerana dia bukan hukum wajib ain atas kita. Tapi siapa-siapa yang mendalami ilmu ni, maka lebihlah kepahamannya dan lebihlah pengetahuannya. Jadi kita kuranglah selalu ni, kita kurang dah nak jumpa orang-orang yang mendalamkan ilmu ni pada kita ni, melainkan kena kita bertalaki menghadap tok guru yang alim. Pergi menghadap dengan tok guru yang alim, bicara perkara wujud ini. Baik. Kerana apa? Kerana apa tak wajib tu? Kerana demikian itu mana? Bicaraan bahawa wujud itu ainuz zat ataupun lain daripada zat adalah setengah daripada ghawamidil ilmil kalam. Ghawamid ilmil kalam, apa dia? Setengah daripada perkara-perkara yang payah-payah di dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid. Dia adalah sebahagian daripada ilmu yang payah-payah bagi orang awam. Jadi makna dia memada dan sah orang awam sekadar mengetahui dan faham bahawa mesti sungguh ada zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, dan tak terima tiada sekali-kali. Dengan tiada dapat kita tasawurkan akan tiadanya, tak dapat tasawurkan akan mawujud zat dia macam mana, tak boleh, kita tak tahu macam mana. Dah sah dah, cukup dah. Cukup dah. Jadi wujud ni ialah bicaraan, sama ada ainuz zat ataupun hal ataupun amrun i'tibari, tak wajib atas kita mengetahui. Tapi saya suka suruh pergi mengaji dengan tok guru yang lebih alim. Saya tak alim, saya tak reti. Tok guru yang lebih alim yang nak membicarakan tentang wujud. Jangan kita pergi cari yang salah. Takut pergi cari yang salah. Pergi cari tok guru yang salah, yang cerita tak kena dengan kehendak tauhid. Bahaya juga. Jadi faham dah kita bahawa tentu sungguh ada zat Allah Ta'ala dan ada segala sifatnya Allah Ta'ala. Ada ni yang tak terima tiada sekali-kali. Tu i'tiqad kita. Dan mustahil oleh lawannya, dengan makna tiada dapat terima pada kenampakan akal kita oleh bersepakai dan bersifatnya Allah Ta'ala. Tak nampak pada suluhan akal kita, tak terima pada suluhan akal kita oleh bersepakainya Allah Ta'ala dengan lawannya, lawan bagi sifat wujud. Artinya ada akal tak boleh nak terima, tak dapat ditasawurkan. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tak dapat ditasawurkan oleh akal akan sungguhnya, akan adanya. Jadi akal kita nak tasawur, nak gambar, nak bayang, tak nampak pada surah akal kita, akan tentu sungguh bersifat Allah Ta'ala dengan lawannya, lawan wujud.
Iaitu lawan bagi sifat wujud ialah adam. Apa dia adam? Artinya tiada ada. Tiada ada ni dengan makna apa? Tak ada. Tiada ada ni dengan makna tak ada zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Akal kita tak nampak, tak boleh suluh, tak boleh terima oleh akal kita akan tak adanya zat dan segala sifatnya Allah Ta'ala. Dah. Jadi bila akal kita tak boleh nampak akan dak dan tidaknya, tak nampak akan, nak kata tak dak tak boleh. Pasal apa? Suluhlah kat mana pun dok nampak mesti sungguh ada Tuhan. Bila kita nampak mesti sungguh ada Tuhan, makna Tuhan tu yang kita nampak akan sungguh adanya ialah zat dan segala sifatnya yang ada sejati. Nah, kita tengok tak nampak. Kalau kata ada zat, kalau Tuhan tak ada ni tak boleh nampak. Melainkan orang-orang yang bila dia kata Tuhan tak ada, dia mesti tidak beragama. Bila kata Tuhan tak ada, mesti dia tidak beragama. Nah, siapa yang kata Tuhan tak ada ni, dia tak beragama. Maksud dia tak beragama, dia tak boleh terima undang-undang daripada Tuhan. Dia tak boleh terima hukum hakam daripada Tuhan. Nah, sebab apa? Dia tak mempercayai adanya Tuhan. Antara yang tak percaya adanya Tuhan, orang komunis tak percaya ada Tuhan. Nah, bila komunis dia tak percaya ada Tuhan, kita pun kena jaga. Kita pun kena jaga. Sebab apa? Komunis ni dia ada fahaman dan dia ada bangsa perjuangan. Perjuangan komunis lain, fahaman komunis lain. Fahaman komunis ni dia tak ada agama. Perjuangan komunis ni dia nak memperjuangkan hak dia. Beza. Nah, fahaman komunis ni tak ada agama. Jadi bukan boleh semua orang kita kata komunis. Kawan tu mengucap 2 kalimah syahadah elok-elok, kita kata komunis, tak boleh juga. Nak kata komunis kat mana? Kecuali kita kata dia perjuangan berteraskan komunis. Tu lain. Tapi pahaman kita tak boleh sabit dengan orang komunis. Sebab komunis ni makna dia tak mempercayai adanya Tuhan. Etis juga tak mempercayai adanya Tuhan. Nah, ni tak percaya adanya Tuhan. Sebab apa? Sebab depa bangsa fikir dengan akal. Kalau sungguh Tuhan ada, mana dia? Letih. Kalau sungguh Tuhan ada, mana dia? Nah, nak tengok dengan mata ataupun nak tengok kelebihan kebesaran tu dengan mata kepala baru nak mengaku ada Tuhan. Dengan sebab tu Allah Ta'ala membuktikan akan adanya Tuhan itu kepada segala rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai tanda kerasulan mereka dengan menganugerahkan mukjizat. Mukjizat tu bukti Allah Ta'ala ada, bukti ada Tuhan. Pasal apa? Pasal perkara yang berlaku ke atas rasul-rasul ni, perkara yang mencari adat yang akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Kalau fikir dengan kepala akal tak boleh. Nah, jadi bukti ada Tuhan ialah Allah Ta'ala mengurniakan mukjizat kepada rasul-rasul. Mengurniakan mukjizat pada rasul-rasul. Dan kalau macam kita lah ni, rasul tak ada. Orang nak tengok sungguh ke? Allah Ta'ala mengurniakan karamah kepada wali-wali. Allah Ta'ala kurnia. Tu tanda dia. Sebab apa? Sebab kalau kita orang biasa nak buat tak boleh. Nak tunjuk tak boleh. Benda yang bukti kebesaran Allah Ta'ala tak boleh. Melainkan Allah Ta'ala kurniakan kepada para karamah ni pada wali-wali. Allah Ta'ala kurnia. Jadi bagi kita orang awam, kita berfikir secara rasional di dalam hati kita. Fikir sungguh-sungguh, tilik betul-betul. Tu yang dia kata mengaji dan tilik bagi faham. Qadar sampai kita tahu, fikir sendiri, akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Lagu mana ada, kita fikir bagaimana adanya kita. Patah balik naik ke atas, naik sampai kita tak jumpa puncak. Tak jumpa puncak. Bila kita tak jumpa puncak kita ni, maka tahulah kita, habis kita tahu adakah Adam. Mai daripada mana Adam?
Adam naik sampai tak jumpa. Makna dia ada segala sesuatu ni bermula daripada masa kita tak ada. Nah, dulu Adam ada, Adam tak ada. Dulu bumi ada, bumi tak ada. Dulu langit ada, langit tak ada. Makna dia permulaan bagi ada sekalian makhluk ni, waktu permulaan dia ialah tak ada. Kita nampak diri kita tak ada dulu. Dari tak ada berubah kepada ada. Nah, dari tak ada berubah kepada ada, mesti ada yang maha kuasa yang mengubahkan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Kita tak boleh tolak. Mesti ada yang maha kuasa yang mengubahkan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Kita boleh nampak. Kita fikir macam tu saja. Kita boleh nampak. Maka yang maha kuasa yang kita isbatlah hati kita, yang maha kuasa ni mestilah itu yang kita namakan dia Tuhan. Jadi tak boleh nak kata Tuhan tak ada. Mesti ada Tuhan, iaitu yang menjadikan kita, yang menjadikan alam ini. Jadi kita pun tampak dalam hati kita, mesti sungguh ada Tuhan, mesti tidak tiada Tuhan. Dengan makna tak terima tiada sekali-kali. Dan dalil atas pengakuan kita bahawa mesti sungguh bersifat zat Allah Ta'ala dengan wujud itu. Sifat Allah Ta'ala dengan wujud itu, wujud Allah Ta'ala itu ialah dalil dia apa? Segala makhluk ini dalil yang menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala, akan adanya Tuhan, ialah dengan segala makhluk ni. Segala makhluk. Kenapa segala makhluk? Kerana segala makhluk ini, kerana ia segala makhluk ini adalah mungkin. Makhluk ni adalah setengah daripada mungkin. Tak sebab apa dah. Makhluk ni setengah daripada mungkin. Apa dia mungkin? Mungkin ni artinya, mungkin itu ialah barang yang patut ada dan patut tiada adanya. Mungkin ni perkara yang harus ada, harus tak ada. Bila pada sedia kala lagi kita dalam keadaan mungkin, tak ada apa-apa lagi, kita ni ialah perkara yang harus ada, harus tak ada. Itulah permulaan kita pada ketika tu, kita tiada. Dalam keadaan tiada ni, kita terima akan adanya kita, dan kita terima akan tiadanya kita. Maka siapa lagi yang nak mengubah kita daripada tiada kepada ada? Siapa lagi yang nak mengubah kita daripada tiada kepada ada? Jadi kata musannif, dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada, bahawa ada baginya tiap-tiap mungkin itu yang mengada akan dia. Tak dapat tiada, tak boleh ada sendiri-sendiri. Macam setengah komunis dia mengatakan alam ini jadi dengan sendirinya, semula jadi sendiri. Teori orang putih Big Bang, dia kata dunia alam ini terjadi dengan teori Big Bang, jadi sendiri-sendiri. Daripada compact mampatan gas. Bila mampatan gas dimampatkan, gas itu mampat, kemudiannya daripada mampat itu terjadilah pecahan, rekahan dan letusan. Maka terjadi lesan Big Bang, dum. Padahal Allah Ta'ala cerita dah kat kita. Allah Ta'ala menjadikan. Allah Ta'ala menjadikan 7 tala langit, 7 tala bumi. Baik. Semua ni asal dia daripada tak ada. Alam ni asal daripada tak ada. Daripada tak ada berubah kepada ada. Maka tak dapat tiada. Tak dapat tiada. Tiap-tiap mungkin ni bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Kita tak dapat nak lari. Mesti ada yang mengadakan kita, mengadakan tiap-tiap mungkin. Ataupun kerana ia baharu. Kita juga mungkin ini disebut kerana baharu. Kerana ia sekalian makhluk ini, tiap-tiap mungkin ni, ia adalah baharu. Artinya baharu ni apa dia? Ada kemudian daripada ketiadaan. Setiap yang baharu ialah yang ada kemudian daripada ketiadaan. Maksud dia apa?
bermula dengan tak ada, berubah kepada ada. Yakni daripada tak ada kepada ada, kita dinamakan baharu. Berubah daripada tak ada kepada ada tu nama dia baharu. Nah, setiap yang baharu ni dia terima berubah. Jadi bila kita nak tengok di sini, kita boleh faham apa dia yang baharu. Baharu ni ialah perkara yang ada permulaan bagi adanya, yang dia bermula daripada tak ada, berubah kepada ada. Maka mesti ada yang merubahkannya. Merubahkannya daripada tak ada kepada ada. Sebab apa? Setiap benda yang daripada tak ada, dia tak boleh jadi sendiri-sendiri. Dia tak boleh berubah sendiri-sendiri. Dia tak boleh berubah nak jadi, oh ni dia jadi sendiri dia, ni dia tak boleh. Tak boleh. Mesti ada yang menjadikannya. Mesti ada yang merubahkannya daripada tak ada kepada ada. Nah, jadi kita boleh nampak akan sungguhnya ada Tuhan. Sungguh ada Tuhan. Maka adalah yang merubahkan setengah-setengah daripada mungkin ini, daripada tiada kepada ada. Tu nama dia kita ni baharu. Berubah. Dan padahal tiap-tiap perkara yang baharu itu tak dapat tiada, mesti bahawa ada baginya yang membaharu akan dia tiap-tiap yang baharu. Mesti dia tak dapat tidak, tak boleh lari. Mesti ada yang membaharukannya. Membaharukan dia tak dapat lari. Arti dengan makna membaharukan apa dia? Merubahkan daripada tiada kepada ada. Dengan makna artinya yang mengadakan dia tiap-tiap yang baharu. Mengadakan dia tiap-tiap yang baharu. Baik. Kita tengok kita ni. Kita nak tengok macam mana yang kata berubah. Berubah mesti ada yang merubahkan kita. Dulu ni kita tak ada. Dulu ni kita tak ada. Alam tak ada, bumi tak ada, langit tak ada, apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Baik. Kita kena ingat, bila orang putih dia kata teori Big Bang, kejadian alam ni teori Big Bang. Nak jadi teori Big Bang tu, nak adanya gas dan molekul-molekul tu main daripada mana? Gas pun tak ada, molekul pun tak ada, apa pun tak ada, hak asal dia main daripada mana? Main daripada mana? Makna dia orang putih ambil pengetahuan sekerat pada penciptaan, pada kejadian bumi. Dia ambil sekerat daripada kejadian letusan, kejadian teori mampat dan letus. Tu je. Tapi dia tak ambil daripada mana kejadian adanya gas, adanya segala molekul-molekul, adanya atom-atom. Dia tak ambil. Daripada mana datangnya? Cuba dia ambil daripada tak ada kepada ada, maka dia mesti fikir tak dapat tidak, mesti ada yang mengadakan. Dia tak boleh ada dengan sendiri-sendiri. Tak boleh ada dengan sendiri-sendiri. Kita macam kita tengok, tak boleh ada dengan sendiri-sendiri pun kita boleh nampak lah. Kita tak boleh ada dengan sendiri-sendiri, melainkan ada di atas kita. Ada dulu, ada yang dulu, ada yang dulu, ada yang dulu. Kita ada sebab ada ibu dan bapa kita. Ada ibu dan bapa, ada yang dulu, ada yang dulu. Tak boleh ada sendiri-sendiri. Kalau boleh ada sendiri-sendiri, buat apa Allah Ta'ala jadikan ibu dan bapa? Jadilah sendiri-sendiri. Tak ada. Belum pernah lagi terjumpa makhluk jadi dengan sendiri. Manusia ke, binatang ke, pokok ke, tak ada. Tak ada. Mesti tak ada. Mesti tak ada. Jadi setiap benda yang ada, yang mawjud atas muka bumi dan langit ni, semua benda yang ada ni berasal daripada tak ada. Jadi dalam masa ketiadaan itu berubah kepada ada, bermakna mesti ada yang merubahkannya, mesti ada yang membaharukannya. Mesti, tak dapat tidak. Jadi akal kita suluh tak akan dapat kepahaman oleh akal kita akan jadi dengan sendiri-sendiri, melainkan akal kita akan nampak mesti ada yang merubahkannya. Ini yang kata kita kena faham akan ada Tuhan. Jadi
i'tikad dalam hati kita ni yang paling penting sekali. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita mengaku mesti ada Tuhan. Hak ni yang paling penting. Kena mengaku mesti ada Tuhan. Bila tak mengaku mesti ada Tuhan, tak ada pengakuan dalam hati kita, makna dia kita tak ambil tahu wujud dan wujud Allah Ta'ala, kita tak ambil tahu. Nah, wujud Allah Ta'ala tak ambil tahu, ataupun sama ada wujud ataupun tak wujud kita tak ambil tahu, membawakan kepada kita ni jadi fasik. Nah, berapa ramai orang tak mau ambil tahu. Oh, kalau duk ngaji ni letih pening, tak ada fikir, ansur fikir, ada tak ada siapa tua, kita kira boleh semayang sudah. Tak boleh. Sebab kita nak bagi jadi i'tikad, kena fikir. Nah, kita jangan jadi fasik. Fasik ni Allah rugilah. Orang kalau jadi fasik cukup rugi dia. Nah, kalau di dalam kitab Musalli Syekh Duk kata fasik ni mati pun jangan pergi ziarah. Sakit kenuri pun jangan pergi makan. Fasik. Ni bab tauhid pula kita. Allah ruginya tauhid. Tauhid tak mengaji. Tauhid tak mengaji sama dengan orang tak sembahyang. Bahkan tak mengaji tauhid, tak reti tauhid, lebih teruk daripada orang tak sembahyang. Fasik. Dalam kitab Niyatul Musalli ni, kalau orang fasik ni, Allahu Akbar, tempat dia cukup hina. Kenuri dia pun jangan makan, semelih dia pun jangan makan. Begitu juga dalam Hidayatul Sibyan. Hidayatul Sibyan. Kenuri dia pun jangan makan. Tempat semelih dia pun jangan makan. Pasal apa? Dia ni hina sungguh fasik ni. Allahu Akbar. Bahkan mati pun jangan pi ziarah dia. Jangan pergi sembahyang dia. Bagilah dekat kaum keluarga dia. Kat kaum keluarga dia. Bahkan dituntut pula tu. Tuntut apa? Kalau dia mati, pergi tanam dia dijauh pada orang. Pasal orang fasik ni, setengah ulama dia kata apa? Dia duduk di kubur dekat dengan orang yang hak duk berehat. Dan kubur ni tempat istirahat. Dia masuk duk kena godam, kawan duk sebelah duk tak senang. Fasik ni payah. Sebab tu kita duk ajak jangan bagi jadi fasik. Mai semayang. Jadi orang-orang hak yang tak semayang ni bahaya. Bahaya depa ni. Allah, dah tak semayang, dah tak mengaji. Dah tak semayang, tak mengaji, tak faham pula hukum hakam agama, tak kenal Tuhan, tak reti langsung bicaraan sifat 20 wujud ke apa pun tak reti langsung. Ni orang ni fasik. Fasik ni Allahu Akbar. Tanam bagi jauh-jauh pada orang. Sebab apa? Sebab dia ni di sisi Allah Ta'ala kita takut dia jadi mukmin 'indan nas, kafirun 'indallah. Kita takut yang tu. Bila jadi kafirun 'indallah, di dalam alam kubur Allahu Akbar siksa dia. Dia siksa. Maka siksa ni, kubur ni dia tempat Raudatul Jannah. Kita nak, kalau boleh nak bagi jadi Raudatul Jannah, tempat-tempat orang-orang yang mendapat taman-taman syurga. Duk di dunia dia tak mau taman syurga, tak ada jauh. Jangan duk pergi. Ada kuliah dia tak mau mengaji. Dia tak mau main sembahyang. Duk seronok pergi seronok main. Tanam dia jauh pada orang. Sebab tu kalau dulu-dulu ni orang belah-belah dulu ni depa kubur asing pada masjid. Orang kubur dekat masjid ni sebenarnya satu rahmat. Satu rahmat kita. Satu rahmat apa dia? Orang yang kubur dekat masjid ni dia kadang-kadang terima tempias daripada zikir, tahlil, bacaan Quran orang-orang yang duduk di dalam masjid. Jadi mereka yang duduk dalam masjid ni sentiasa duk buat ibadat ni, duk tolong juga orang yang duk dekat kubur dekat masjid ni. Dia mana boleh pilih-pilih ni kubur kita. Kubur ni tanah wakaf. Wakaf buat bangunan tak boleh. Haram. Ni kita pergi tanam tu dia buat naik rumah. Mana boleh? Tanah wakaf orang. Bukan kubur, bukan tanah kita. Kalau tanah kita tak apa, hang nak buat tinggi mana pun. Kubur tanah orang, wakaf masjid, mana boleh buat binaan. Lepas tu pakat duk pilih pula. Pilih. Ni aku mati esok tak sebelah pak aku. Mana boleh? Tak boleh, bukan tanah kita. Tanah kita tak apa. Tanah kita hang pesan kat orang macam mana? Aku mati esok tak sebelah mak aku, sebelah pak aku. Tak apa. Boleh. Tanah kita. Tanah orang, tanah wakaf tak boleh. Kita tak boleh pilih. Ni dah mayang pun tak mau main.
Lepas tu belagak mati duduk depan imam, lepas tu nak duduk depan masjid. Tak payah, tak jauh pada masjid. Tak ujung tak sana. Mayang tak mau. Nah, kami di kampung sana buat macam tu. Kami di sana buat macam tu. Kalau hang tak mau main masjid, tempat hang hujung kali tu. Kita korek ada yang. Pasal apa? Masa hidup tak mau main masjid, bila mati nak duduk tepi masjid. Banyak cantik. Nah, ni kita jaga orang-orang hak fasik ni bahaya. Fasik. Tak semayang fasik. Tak mengaji lagi lah, tak tahu apa satu. Allahu Akbar. Nah, Allah. Baik. Kita tolonglah. Kita adik-beradik ramai ni, semua adik-beradik. Nah, adik-beradik saya belakang semua kampung ni. Kata siapa kata kat saya? Tak kata sungguh. Masjid tak biasa pijak mai. Tak kira lah siapa pun adik-beradik ke. Saya tak kira siapa. Masjid tak nak biasa pijak mai. Nah, lepas tu duk lawan tengkak esok nak ambil kubur duk sebelah masjid. Banyak cantik. Nah, mayang tak mau. Nah, ni kalau nak marah ni nak beletiak, geram duk tengok. Selama hidup tak berhenti nak main masjid. Tak jauh pada masjid tu. Bubuh bagi tempat hak tak ada orang. Nah, kami betul di kampung. Saya setuju untuk imam buat tu, bukan pasal apa. Sebenarnya Allah Ta'ala datangkan Rasul untuk bawa berita gembira dan berita menakutkan. Apa dia? Hampa beriman masuk syurga, dapat kebaikan. Hampa tak mau beriman masuk neraka, dapat keburukan. Jadi dunia pun dah menunjukkan hampa. Bila hampa tak mau pada Islam, hampa tak mau ikut Islam, hampa tak mau duk main sembahyang, hampa tak mau duk main jemaah, hampa duk jauh pada orang. Jangan duk main. Baru betul. Nah. Ni kita dak duk ikut pahala ni. Law kena kerah. Minta bagi agung kerah kau. Agung kerah tegah. Nah, hampa tak mau sangat ikut hak aku kata. Aku nak buat macam ni. Pada muka. Bobot lagi. Nah, ni semua kita dalam keadaan fasik lah ni. Nah, fasik ni bahaya. Fasik ni bawa kepada kekufuran juga. Nak berhenti tang mana pun tak tahu. Dan dalil dan patut tiada. Baik. Kemudian artinya ada kemudian daripada ketiadaan. Baharu ni apa dia? Ada kemudian daripada ketiadaan. Dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang membaharukan dia. Apa dia membaharukan dia? Artinya yang mengadakan dia. Kita berhenti itu. Kemudian jika datang soal atau iktirad, ada orang iktirad kita. Nah, di dalam masalah wujud, orang tanya, ni betul ke ada Tuhan? Kalau ada Tuhan sungguh macam mana orang tunjuk? Tuhan iktirad. Macam mana kita nak ni? Sebab tu tadi dah abang dah. Kita orang awam memada atas kita, belajar sampai kita tahu fikir. Macam mana kita nak fikir ni, iaitu kita suluh pada makhluk ini dan kita i'tikad bahawa mesti sungguh ada Allah Ta'ala dan tak terima tiada, sah dah, lepas dah. Tapi kalau ada i'tirad, nak jawab macam mana? Tak payah jawab. Tak payah jawab. Pasal apa? Kadang-kadang i'tirad ni merosakkan lagi, bukannya membaikkan. Kadang-kadang i'tirad jadi baik. Kalau i'tirad bangsa syaitan, rosak. Wallahu a'lam. Bukanlah kata ni saya kata-kata ni kadang-kadang kita rasa orang marah bila. Sungguh kita duk tengok banyak dah. Tak mau main masjid, tak mau main apa. Boleh buka tengok dalam kitab Musalli. Kita tengok kitab kecil-kecil tengok Musalli, tengok dalam Hidayatus Sibyan. Apa ulama kata pada orang fasik ni apa dia? Ni penting benda ni. Lah ni pakat ni. Lagi satu juga hak yang main semayang pun dia buat action, tak mau mengaji. Jadi benda-benda ni semua rosakkan agama. Kita tak mau bagi rosak agama lah ni. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal muslimin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala ma'rifatik wa 'ala maghfiratik. Subhana
subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi. Mm.